Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat lagi bersama untuk kelas PDPR Tasawur Islam. So kita sambung part 3 untuk peranan pekerjaan, bahagian yang terakhir anak-anak. So apa yang akan kita bincangkan untuk bahagian yang ketiga ini anak-anak? Sama-sama kita saksikan apa dia tajuknya ialah mudah saja kesan pekerjaan yang halal. Dia ada kaitan dengan tajuk-tajuk yang sebelum ini, iaitu kita akan pecahkan kepada tiga, iaitu individu, masyarakat dan juga negara. Okey, anak-anak tak nampak nampak gambar je nampak gambar Ustazah. Okey, untuk individu pastinya bila kita bekerja halal kita akan diberkati oleh Allah Subhanahu Taala. Kerana apa? Kerana kita telah mengikut syariat. Kita gigih untuk memilih pekerjaan yang halal walaupun cabarannya banyak, walaupun kadang-kadang dari segi material tidak menguntungkan, tetapi kita memilih mengutamakan Allah lebih daripada segala-galanya. Pastinya insya-Allah hidup kita diberkati, dan Ustazah pun dah terangkan macam mana keberkatan itu ya. Yang kedua, dihormati masyarakat kerana melakukan kerja yang baik. Memang orang akan memandang tinggi kita, menghormati kita bila kita melakukan pekerjaan yang diredai oleh syarak, walaupun pekerjaan kita itu hanya sebagai tukang kebun, hanya sebagai penjaga stor, tetapi kita bekerja dengan penuh amanah, insya-Allah kita akan dihormati. So jangan risau dan jangan memandang pekerjaan itu hanya dengan pekerjaan yang bagus-bagus je, pekerjaan yang kata gaji yang besar-besar je. Tidak, sebab di sisi Allah kalau kita bekerja dengan penuh amanah, apa pekerjaan sekalipun anak-anak pasti akan diberi kata penghormatan, diberi penghormatan oleh masyarakat. Dan juga yang paling utama ialah diberkati oleh Allah. Yang kedua, kesan dari segi masyarakat, masyarakat akan sejahtera kerana diberkati oleh Allah. Bila individu tu bekerja secara halal, dia akan keseluruhan individu, kelompok-kelompok individu akan membentuk masyarakat, dan masyarakat akan menjadi sejahtera kerana apa sahaja pekerjaan yang baik kita lakukan, apa sahaja Allah redai akan mendatangkan keberkatan. Yang kedua, masyarakat maju kerana menjalankan kegiatan ekonomi yang adil. Sebab semua orang melakukan kerja yang halal. Nak jadi orang kata peniaga pun peniaga yang jujur dan amanah. Jadi guru, doktor pun doktor yang penuh dengan dedikasi, penuh dengan nak meraih redha Allah. Nak menjadi guru pun guru yang meraih redha Allah. Pastinya kegiatan ekonomi juga turut adil. Maka masyarakat akan menjadi maju dan cemerlang. Yang ketiga, dari sudut negara, kesan pekerjaan halal kepada negara, negara pastinya akan menjadi aman dan sejahtera. Memang anak-anak, perkara yang baik kita lakukan pasti akan menguntungkan diri kita sendiri, dan kalau dari sudut konteks negara, negara tu akan aman dan sejahtera. Sebab kita susah nak mencari orang-orang yang zalim, orang-orang yang tidak berperi kemanusiaan, kerana semuanya mementingkan rezeki yang halal. Okay? Dan negara kita akan menjadi contoh kepada negara lain. Tak payah pergi jauh lah ya. Ustazah suka memberi contoh negara Jepun. Memanglah ada kelemahan negara Jepun tu sendiri. Tetapi dari sudut negara yang boleh kita jadikan contoh sekarang ni adalah negara Jepun. Sebab kalau kita sebut, sebab apa kita Ustazah boleh sebut negara Jepun sebagai contoh? Kerana ada nilai-nilai yang baik pada negara tersebut. Sama juga kalau negara kita melaksanakan keseluruhan, nak cari yang kerja haram ni payah. Maka bila negara kita buat melaksanakan kerja yang baik dan halal ini, pasti negara kita disebut-sebut sebagai negara yang majoriti rakyatnya adalah rakyat pekerja-pekerja yang baik dan beretika. Maka itu anak-anak. Walaupun ada sekelompok sebilangan kecil, tetapi yang majoriti itu yang akan disebut-sebut. Baik, seterusnya ialah kesan pekerjaan haram. Sebaliknya lah, bila dirahmati, kalau halal dilaknat lah kerana ingkar syariat, dan masyarakat pun akan benci, akan kutuk kerana melakukan kerja buruk. Siapa nak suka kalau jual dadah, berniaga dadah? Siapa yang nak suka kalau bekerja sebagai pelacur contohnya, bekerja di kilang arak atau bekerja sebagai pembawa lori arak contohnya? Siapa yang rasa macam bangga kan? Semuanya akan, masyarakat akan pandang tak elok lah pada kita. Yang kedua, masyarakat akan huru-hara kerana dilaknat oleh Allah. Bila kita buat kemungkaran, keseluruhan masyarakat akan menjadi kucak kacir. Sebab apa? Sebab laknat Allah itu. Yang kedua, masyarakat mundur kerana kegiatan ekonomi dicemari unsur negatif. Kadang-kadang hanya sekelompok saja yang kaya, ramai yang susah daripada yang senangnya. Kerana apa? Kerana ada unsur negatif. Contohnya ada monopoli, pekerjaan yang ada monopoli, ada riba. Maka tak seimbang dari sudut kaya yang susah, terlalu susah macam tu.
Okey, yang ketiga, kesan kepada negara, pastinya bila masyarakat huru-hara, negara pun akan jadi kucak-kacir juga. Dan imej negara pasti cemar kerana majoriti rakyatnya, masyarakatnya mengamalkan perkara-perkara yang buruk. Contohnya kalau saya tak nak sebutlah negara mana, kita kenal dia adalah negara yang uh, menghasilkan dadah contohnya. Pasti kita akan memandang buruk kepada negara tersebut. Ya. Baik, seterusnya ialah implikasi hidup tanpa pekerjaan. Bila kita tak ada pekerjaan, memanglah kita akan rasa tak tenang, ya, resah, serabut sebab selalu kesempitan wang. Lepas tu masyarakat pun akan benci kita sebab suka meminta-minta. Orang pandang dah tengok kita daripada jauh pun orang dah cuba nak elakkan diri. Itulah kalau tak ada pekerjaan anak-anak. Sebab itu walau susah macam mana pun carilah pekerjaan. Sebab kesungguhan kita itu menyebabkan orang turut memandang tinggi pada kita. Sebab orang tahu kita bukannya tak berusaha tetapi mungkin rezeki tidak menyebelahi kita lagi dari sudut kebendaan itu. Yang kedua, masyarakat berlaku masalah sosial. Ya. Sebab bila tak bekerja ni, orang suka duduk melepak. Bila kita tengok kedai kopi penuh dengan orang. Ya, waktu bekerja, hari-hari bekerja pun penuh kedai kopi. Duduk main dam, contoh. Bersembang daripada pagi sampai pukul 2 petang, pukul 3 petang. Budaya melepak. Jadi masalah sosial pula. Kemudian berlaku masalah jenayah seperti mencuri. Kadang-kadang orang ni lebih senang untuk bekerja sebagai mencuri. Sekali dapat banyak terus kan. Tapi kerja malas. Jadi banyak kegiatan-kegiatan yang tak elok lah, tak bermoral. Mencuri, merompak apa semua. Okay. Kemudian yang ketiga, dari segi negara, merugikan tenaga kerja. Ya. Sebab ramai tenaga kerja, ramai orang-orang muda tapi orang muda malas bekerja. So, merugikan tenaga kerja terpaksa import daripada pekerja-pekerja asing untuk menggerakkan ekonomi. Jadi ekonomi menyebabkan kesan kepada ekonomi dan juga sosial negara. Kemudian ekonomi negara merosot disebabkan hilang sumber pendapatan. Banyak kesan dia bila hidup tanpa pekerjaan anak-anak. Jadi itu saja untuk slide kita. Untuk yang part 3 ni, mudah sangat yang part 3 ni adalah sambungan untuk part 2 tu. Tapi insyaAllah untuk tajuk yang part 3 ni mudah-mudah aja anak-anak. Jadi doa mana insyaAllah anak-anak boleh menjawab soalan dengan baik ataupun kerja yang Ustaz akan bagi nanti. So, jumpa lagi untuk tajuk yang baru. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.